Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Mac 2023 bersama saya, Pia Nadia. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng berjaya mengumpul sebanyak 2.25 juta ringgit dalam masa beberapa hari. Ia adalah untuk membayar ganti rugi dan kos selepas kalah dalam saman fitnahnya kepada firma e-dagang Monspace Sedang Berhad dan pengasasnya Jessie Lai. Dalam satu kenyataan, Lim menyeru penyokongnya untuk tidak lagi menderma dan memberi jaminan accountability terhadap derma yang diberi. Minggu lalu, mahkamah memerintahkan Lim membayar ganti rugi dan kos selepas syarikat itu dan pengasasnya memfailkan tindakan sivil terhadap Lim pada 2019. Ia atas dakwaan Lim bahawa syarikat itu terlibat dalam skim pelaburan yang gagal membayar pulangan seperti yang dijanjikan kepada pelabur. Pada tahun yang sama, beberapa pengasas Monspace turut didakwa di Mahkamah Jenayah atas dakwaan menjalankan skim piramid dan aktiviti pengubahan wang haram. Lim terpaksa membayar ganti rugi dalam tempoh 7 hari kerana tiada penangguhan diberikan sementara menunggu rayuan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan dirinya diisytiharkan muflis dan akan kehilangan kerusi parlimennya. Polis akan memanggil Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh bagi membantu siasatan terhadap acara Jom Ziarah Gereja yang telah pun dibatalkan. Ketua Polis Daerah Sentul Beh Eng Lai berkata pihaknya berharap dapat mengambil keterangan Yeoh dalam masa yang terdekat. Memetik berita harian, Beh Eng berkata pihaknya sudah merakam keterangan 3 individu terdiri dari pengadu dan 2 wakil NGO bagi membantu siasatan. Tambahnya lagi, setakat ini pihaknya menerima 2 laporan polis berkaitan isu itu. Semalam, Ketua Polis Kuala Lumpur, Azmi Abu Kasim, mengesahkan pihaknya sudah membuka 1 kertas siasatan berhubung penganjuran program berkenaan. Bagaimanapun, pemimpin Bersatu Badrul Hisham Shaharin yang turut dipanggil polis berhubung acara itu mendakwa wujudnya konspirasi untuk melindungi menteri tersebut. Badrul yang lebih dikenali dengan nama Cikgu Bad berkata ia berdasarkan kaum pegawai polis yang mengambil keterangannya dan Yeoh. Saya ada syak yang kuat pihak PDRM sedang ditekan untuk terlibat bagi menutup jenayah pemimpin DAP ini. Beberapa hari kebelakangan ini polis Sentul keluar kenyataan gambarkan seolah saya yang memfitnah. Saya faham rejim campuran ini sedang menekan PDRM. Saya tidak terkejut apabila laporan Menteri DAP ke atas saya diberikan oleh pegawai penyiasat Inspektor Wong Juin Ching dan laporan polis saya ke atas Hannah Yeoh pula diberi kepada pegawai penyiasat Inspektor Ragu. Tidak mungkin ia satu kebetulan, kedua-dua pegawai itu bukan Islam. Namun saya yakin ia adalah bukan keputusan PDRM tetapi tekanan pihak rejim campuran ini. Terdahulu, Badrul mendakwa Yeoh ingin menjalankan program kristinisasi menerusi acara Jom Ziarah Gereja. Acara itu adalah sebahagian daripada program kunjungan golongan muda ke rumah ibadat pelbagai agama untuk memupuk pemahaman mereka berkenaan agama lain. Yeoh menafikan dakwaan unsur kristinisasi dan membuat laporan polis terhadap Badrul. Yeoh juga menjelaskan golongan muda bukan Islam juga terlibat dalam program Jom Ziarah antaranya ke masjid. Dr. Mahathir Mohamad melancarkan satu lagi serangan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim tetapi dia mengambil kenyataan Presiden PKR itu di luar konteks. Menurut Mahathir, kerajaan semasa telah menetapkan orang ramai untuk tidak bercakap tentang kaum dan agama. Namun, tiada larangan seumpama itu dibuat dan peringatan Anwar baru-baru ini adalah berkenaan tiada tolak ansur terhadap sebarang usaha adu domba untuk hangatkan suhu perkauman. Dalam kenyataan media terbaru hari ini, Mahathir sekali lagi mengulang dakwaan bahawa kerajaan di sebalik beberapa pembatalan lokasi penganjuran proklamasi orang Melayu. Mahathir berkata tiada siapa dapat menafikan bahawa orang Melayu berdepan pelbagai masalah dan ia akan bertambah buruk jika tidak ditangani sekarang. Mahathir juga mendakwa kerajaan tidak jujur dalam usaha membanteras rasuah dan hanya fokus kepada pembangkang. Katanya lagi, jika kerajaan komited dalam menangani rasuah, kerajaan sepatutnya membenarkan perhimpunan awam diadakan bagi melancarkan proklamasi tersebut.
PKR membidas kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang melabel parti itu sebagai melawan Al-Quran dan mempertahankan warisan penjajah. Menurut PKR, Hadi gagal menyatakan hal tersebut secara jelas, sebaliknya berhelah apabila menghasilkan hantaran yang tidak sepadan di antara tajuk dan kandungannya. Justru, Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR Amidi Abdul Manan mencabar Hadi membuat kenyataan secara jelas mengenai kedudukan parti itu terhadap Perlembagaan Persekutuan. Amidi dalam satu kenyataan menyifatkan Hadi sebagai meludah ke langit apabila mendakwa PKR mengekalkan warisan penjajah yang dipercayai merujuk kepada Perlembagaan Negara. Jelas Amidi lagi, ia agak melucukan apabila Hadi menuduh PKR mempertahankan Perlembagaan Persekutuan yang bertentangan dengan Islam, sedangkan perkara yang serupa dilakukan Wakil Rakyat Marang tersebut bersama sekutunya sebelum ini. Amidi mengulas tulisan Hadi semalam yang mendakwa PKR melawan Al-Quran, susulan seruan pemimpin mereka supaya ahli-ahli parti terbabit menyerang sebarang kenyataan ahli politik yang mempolitikkan agama. Terdahulu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mengesa ahli PKR supaya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Dalam ucapan penggulungannya di Kongres Nasional KAS PKR, Saifuddin mengetengahkan kenyataan Hadi yang menurutnya dibuat secara jelas menentang titah diraja. Kita ke berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menceritakan kisah didikan ibu bapanya yang mempengaruhi pewatakan beliau dan minat membaca yang sangat menebal sejak dahulu. Anwar menjawab soalan peserta wanita dari Indonesia pada program dialog anak muda Temu Anwar yang mahu tahu kaedah didikan ibu bapanya. Ibu bapa saya itu sangat mendorong untuk membaca. Ayah saya lebih ke bahasa Inggris, ibu saya lebih kepada bahasa Malaysia. Dan mereka juga sering memberi galakan kepada saya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Dan walaupun kami ini ke kelas menengah, bapa ibu saya itu memang orang-orang kuat UMNO dulu. Dan pernah jadi ahli parlimen bapa saya. Tetapi sentiasa bawa saya ke kawasan-kawasan orang miskin. Jadi keprihatinan kita kukuh dari awal. Latihan agama juga kuat. Anwar berkata ketika melanjutkan pelajaran ke MCKK, beliau turut mendapat latihan disiplin yang teguh daripada guru-gurunya yang disifatkan sebagai luar biasa. Justru tambah Anwar, dia berazam dan bercita-cita untuk menjadikan Malaysia hebat dan manusiawi walaupun berada di balik tirai besi. Bagaimana saya boleh berdegil dan bertahan itu ialah alhamdulillah, ya. Tidak mudah. Kalau sudah kumpul-kumpul, saya di penjara hampir 11 tahun. Dan penjara itu neraka dunia. Jadi tidak mudah. Tapi saya keras dan degil mengatakan yang saya nak robah apa? Itu sistem. Saya cita-cita mau jadikan Malaysia ini hebat, manusiawi. Ya. Program dialog anjuran Anwar Ibrahim Club tersebut dikendalikan oleh selebriti Amelia Henderson dan dihadiri lebih 5,000 anak muda yang berpeluang bertanyakan pelbagai soalan kepada pemimpin nombor 1 negara itu. Anwar tidak dapat menahan lilangan air mata ketika menyaksikan persembahan pantomim yang mengimbau pencerobohan di Kampung Tandur, Lahad Datu, Sabah 10 tahun yang lepas. Anwar dilihat beberapa kali mengelap air mata sepanjang 30 minit pantomim yang dipersembahkan pada istiadat Perbarisan Peringatan Hari Polis ke-216 di Pulau Pol. Pantomim itu dipersembahkan oleh 86 pegawai dan anggota polis dari Pasukan 69 Komando, Pasukan Gerakan Udara, Pasukan Gerakan AM dan Muzium PDRM. Ia dikoreografikan oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Hazani Ghazali.
Beberapa waris keluarga pegawai dan anggota polis yang terkorban dalam tragedi berkenaan turut mengambil bahagian dalam persembahan pantomin insiden berdarah itu. Suasana sekitar Pulapol turut menjadi sebab seketika apabila 4 waris insiden itu muncul pada pengakhiran persembahan yang diadakan untuk mengenang jasa anggota yang terkorban. Pantomin itu berkisar kepada peristiwa pertempuran berdarah di Kampung Tanduo yang menjadi detik hitam dalam sejarah Malaysia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.